KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman. Pada hari ini, kita nak mempelajari mata pelajaran prinsip perakaunan. Jadi murid-murid sekalian, dalam perniagaan pastinya ada untung dan juga ada rugi. Dan pastinya kita tak nak rugi kan? Jadi kita tumpukan perhatian untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan guru kita terlebih dahulu. Baiklah, hari ini kita bersama dengan cikgu kesayangan kita iaitu Cikgu Syarul Darul. Apa khabar cikgu? Khabar baik, Aiman. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita ada juga cikgu yang bersama dengan kita pada hari ini, juru bahasa isyarat Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan. Apa khabar cikgu? Terima kasih kepada cikgu yang bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah cikgu, bukan saya seorang je yang ada dalam kelas pada hari ini. Ada juga murid-murid kita yang nak bersama dalam mempelajari mata pelajaran kita pada hari ini. Boleh tak cikgu tolong kenalkan mereka cikgu? Boleh. Okey, silakan cikgu. Okey. Okay, murid yang pertama. Okey, sila perkenalkan diri. Hai, saya Chai Chok Yuan dari SMK Laki-Laki Methodist Kuala Lumpur. Seterusnya. Okey, teruskan. Seterusnya. Murid yang seterusnya. Trivin. Okey. Hai, saya Trivin Analaki Chandrasekharan dari SMK Laki-Laki Methodist Kuala Lumpur. Okey, seterusnya Jared. Hai, saya Goyong Sheng Jared dari SMK Laki-Laki Methodist Kuala Lumpur. Okey, yang terakhir. Hai, saya Kuala Lumpur. SMK Methodist Kuala Lumpur, sorry. Okey, baik cikgu, ni murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini dan topiknya cukup menarik hari ini iaitu berkaitan dengan perniagaan, perkongsian dan akaun pengasingan untung rugi. Baik cikgu, rasanya murid-murid kita pun dah bersedia untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Anda semua dah bersedia ke? Okey, murid-murid kita dah bersedia cikgu. Boleh kita mulakan kelas kita pada hari ini? Baiklah Aiman. Okey, jom belajar. Kita mulakan hari ini kelas kita. Tajuk kita hari ini adalah berkaitan perniagaan, perkongsian dan akaun pengasingan untung rugi. So, perniagaan perkongsian. Apakah maksud? Okey, sebelum cikgu pergi maksud, minta maaf. Apakah standard pembelajaran kita pada hari ini? Menyatakan tujuan penubuhan perniagaan perkongsian, membandingkan jenis pemilikan perniagaan daripada aspek perakaunan bagi perniagaan perkongsian dan milikan tunggal, menjelaskan kelebihan perubahan entiti milikan tunggal kepada perniagaan perkongsian dan menjelaskan kandungan Akta Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961 yang berkaitan dengan aspek perakaunan. Jadi, terlebih dahulu cikgu akan bacakan definisi perkongsian. Satu organisasi yang dibentuk secara gabungan oleh sekurang-kurangnya 2 orang hingga 20 orang pekongsi. Dalam perkongsian profesional, terdapat bilangan minimum, bilangan maksimum ahli dalam perkongsian adalah seramai 50 orang. Seterusnya, kita lihat pula definisi perkongsian mengikut Seksyen 3/1 Akta Perkongsian 1961. Perkongsian boleh ditakrifkan sebagai perhubungan yang wujud antara orang yang menjalankan urusan bersama dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Baiklah, kita teruskan lagi. Mesti kita nak lihat apakah tujuan penubuhan perkongsian. Tidak lain tidak bukan adalah untuk memperoleh keuntungan daripada aktiviti perniagaan yang diusahakan. Seterusnya, cikgu akan terangkan perbandingan aspek perakaunan bagi perniagaan, perkongsian dan milikan tunggal. Okey, kita lihat dulu dari segi bilangan pemilik. Dalam perkongsian, dimiliki oleh 2 hingga 20 orang pekongsi, manakala milikan tunggal hanya dimiliki oleh seorang pemilik.
Dari segi modal pula, untuk perkongsian, modal disumbangkan oleh pekongsi. Manakala milikkan tunggal, modal disumbangkan oleh pemilik sendiri. Dari segi untung atau rugi diagihkan antara perkongsi mengikut perjanjian jika kita memilih perkongsian. Manakala untuk milikkan tunggal, untung atau rugi dinikmati oleh pemilik sendiri. Kita lihat pula perbandingan yang keempat, iaitu dari segi hayat perniagaan. Bagi perkongsian, boleh dibubarkan sekiranya pekongsi meninggal atau diisytiharkan muflis atau atas persetujuan bersama. Dari segi milikkan tunggal pula, hayat tidak berterusan jika pemilik meninggal dunia atau tidak mahu meneruskan perniagaan. Dari segi penyediaan penyata kewangan, untuk perkongsian perlu menyediakan dua akaun, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi dan akaun pengasingan untung rugi. Manakala milikkan tunggal hanya menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Dan perbandingan yang terakhir, iaitu kita bandingkan dari segi komponen ekuiti pemilik. Dalam perkongsian kita ada dua komponen, iaitu modal perkongsi dan juga akaun semasa. Manakala milikkan tunggal, komponen yang terdiri daripada modal, untung bersih dan ambilan. Baik. Seterusnya kita akan lihat apakah kelebihan sekiranya perniagaan entiti milikkan tunggal bertukar kepada perkongsian. Okey, yang pertama, semestinya kita akan dapat memperoleh modal yang lebih besar. Yang kedua, kita dapat menyelesaikan masalah modal yang terhad. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah daya saing yang rendah. Keempat, risiko perniagaan ditanggung bersama antara rakan kongsi. Dan yang terakhir, pelbagai kepakaran dapat dikongsi bersama. Seterusnya, kita lihat kepada, cikgu akan bacakan apakah kandungan Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Terdapat 6 perkara, ya. Yang pertama, untung atau rugi dibahagi secara sama rata antara pekongsi. Kedua, faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman pekongsi. Ketiga, faedah tidak dibayar atas modal pekongsi. Keempat, pekongsi yang menguruskan perkongsian tidak dibayar gaji. Setiap pekongsi berhak meneruskan perniagaan, itu nombor 5. Dan yang terakhir, iaitu nombor 6, buku akaun perkongsian disimpan di premis perniagaan. Okey, itu adalah antara kandungan Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Jadi, kita akan lihat pula bagaimana jika perkongsian memilih ikatan perkongsian. Pertama, kita akan lihat apa tujuan kita memilih ikatan perkongsian. Yang pertama adalah untuk mengelakkan sebarang perselisihan yang mungkin timbul pada kemudian hari. Yang kedua, memastikan setiap pekongsi memainkan peranan yang telah dipersetujui bersama. Jadi, suka cikgu nak terangkan apakah kandungan ikatan perkongsian. Okey, kita ada 6 kandungan ikatan perkongsian. Yang pertama, kita akan lihat kepada jumlah modal yang disumbangkan oleh pekongsi. Okey, ini adalah merupakan jumlah kepentingan setiap pekongsi dalam perniagaan perkongsian. Okey, kandungan yang kedua dari segi faedah atas modal. Faedah atas modal ini merupakan ganjaran yang dibayar kepada pekongsi kerana menyumbangkan modal dalam perniagaan. Ketiga, faedah atas ambilan. Faedah atas ambilan ini dikenakan kepada pekongsi kerana pekongsi membuat ambilan dalam perkongsian. Seterusnya, faedah atas pinjaman pekongsi. Merupakan faedah yang dikenakan kepada pekongsi yang memberikan pinjaman kepada perniagaan. Yang kelima, gaji atau allowance atau bonus merupakan bayaran atau ganjaran kepada pekongsi yang aktif menguruskan perniagaan. Jadi dalam ikatan perkongsian tak lain tak bukan, mesti kita nak lihat tentang kongsi untung atau rugi. Ditentukan setelah mengambil kira faedah atas ambilan, faedah atas modal serta gaji atau allowance
atau bonus berkongsi. Itulah kandungan yang terdapat dalam ikatan perkongsian. Baik cikgu, ini paling penting sekali. Yang paling penting sekali persefahaman tu juga. Ya, betul. Sebab betul. kita tak tahu di kemudian hari tu sama ada kita punya geng tu boleh bersefahaman dengan kita. Sebab apa? Dia melibatkan untung dan rugi. Kalau untung, boleh senyum. Kalau rugi, macam mana pula? Betul, kan? tu, Baik Aiman. cikgu. Jadi kita mungkin nak berehat seketika cikgu. Baik. Dan banyak lagi perkara yang mungkin murid-murid nak tahu daripada cikgu. Tapi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Baik, murid-murid sekalian, mungkin dalam perniagaan kita ni ada untung, ada rugi. Kalau rugi seorang-seorang tu tak ada masalah sangat, sedih seorang-seorang je lah. Tapi masalah ni berkongsi. Untung, rugi nak kena kongsi sama-sama. Jadi itulah masalah saya cikgu. Mungkin untuk segmen kali ni apa yang akan cikgu kongsikan? Baiklah Aiman, tentang untung atau rugi tu memang kita kata dalam perkongsian kita akan kongsi sama-sama. Jadi topik seterusnya adalah berkaitan akaun pengasingan untung rugi. So, standard pembelajaran pada pagi ini menerangkan tujuan penyediaan akaun pengasingan untung rugi, menerangkan format akaun pengasingan untung rugi, mengira faedah atas ambilan, faedah atas modal, gaji atau allowance atau bonus perkongsi, faedah atas pinjaman perkongsi dan yang paling penting kongsi untung atau kongsi rugi berdasarkan pembahagian sama rata, nisbah baki modal awal atau nisbah tetap dan yang terakhir kita akan menghasilkan akaun pengasingan untung rugi dalam bentuk T dan format penyata. Kita imbas kembali tujuan penyediaan akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Jadi cikgu nak mohon murid cikgu, siapa nak jawab soalan ni? Okey, silakan. Ya, silakan Chai Chok Yuan. Untuk akaun perdagangan ialah tujuannya ialah menghitung untung atau rugi kasar. Untuk akaun untung rugi, tujuannya ialah menghitung untung atau rugi bersih. Baiklah, terima kasih Chai Chok Yuan. Kita lihat apakah jawapan Chai Chok Yuan tadi betul atau tidak. Okey, tepat sekali. Akaun perdagangan disediakan adalah bertujuan untuk menentukan untung atau rugi kasar. Manakala akaun untung rugi adalah untuk menentukan untung atau rugi bersih. Seterusnya kita akan lihat apakah tujuan penyediaan akaun pengasingan untung rugi kita. Siapa pula nak bantu cikgu? Okey, silakan Trivin. Tujuan penyediaan akaun pengasingan untung rugi adalah untuk tentukan pembahagian untung atau rugi perkongsi. Okey, baik. Terima kasih Trivin. Mari kita semak sama ada jawapan Trivin betul atau salah. Okey, tahniah Trivin. Tepat sekali. Kita sediakan akaun pengasingan untung rugi ini adalah untuk menentukan pembahagian untung atau rugi ke atas setiap perkongsi. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan format akaun pengasingan untung rugi. Untuk makluman murid-murid, akaun pengasingan untung rugi ni kita boleh sediakan dalam dua format. Satu bentuk T. So, bentuk T ni kita akan mulakan dengan tajuk ya, nama perkongsian, diikuti dengan akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir dan kita akan lihat dulu di sebelah debit. Sebelah debit faedah atas modal. Kemudian diikuti oleh gaji atau bonus atau allowance. Seterusnya kita lihat kepada akaun semasa perkongsi A, akaun semasa perkongsi B. Jadi lihat di sini cikgu ada letakkan star di situ, nota pengiraan. Kenapa akaun semasa perkongsi A dan akaun semasa perkongsi B berada di situ? Mutiran akaun semasa di sebelah debit, akaun pengasingan untung rugi menunjukkan kongsi untung. Jadi murid-murid, jika anda mendapati akaun semasa berada di sebelah debit, maka itu menunjukkan kongsi untung. Jadi butir akaun semasa ini boleh berada di sebelah kredit, iaitu selepas butir untung bersih, faedah atas ambilan. Okey, jadi akaun semasa yang berada di sebelah kredit menunjukkan kongsi rugi. Jadi untuk penyediaan format bentuk T ni, murid perlu memastikan sama ada perkongsian akan mendapat kongsi untung atau kongsi rugi. Seterusnya, kita lihat pula penyediaan akaun pengasingan untung rugi format penyata.
Mula-mula kita akan letakkan nama perkongsian diikuti tajuk akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir. Kemudian butir pertama adalah untung bersih diikuti tambah faedah atas ambilan. Seterusnya tolak faedah atas modal, tolak gaji atau allowance atau bonus, dan kemudian kita akan ambil jumlah untung bersih tambah faedah atas ambilan tadi, tolak dengan jumlah faedah atas modal dan gaji atau allowance atau bonus, dan kita akan mendapatkan satu jumlah. Ya. Okey, di sini sekiranya jawapan kita berada dalam angka positif, maka perkongsian mendapat untung. Wow. Sekiranya angka tersebut dah negatif, jadi dalam bracket kita akan mendapat rugi. Dan segala keuntungan dan kerugian ini akan dibahagikan kepada semua pekongsi dalam akaun semasa, iaitu kita akan pindahkan, kita akan bahagikan keuntungan atau kerugian tadi mengikut nisbah yang telah dipersetujui. Ya. Seterusnya, kita lihat soalan contoh akaun pengasingan untung rugi. Berikut ialah maklumat yang diambil daripada buku perkongsian 1 pada 31 Disember 2021. Modal 1 Januari 2021, safing RM20,000, tuah RM30,000. Untung bersih RM98,200. Ambilan safing RM5,000, ambilan tuah RM6,000. Gaji safing RM5,000 dan gaji tuah RM4,000. Ikatan perjanjian perkongsian 1 menyatakan 1. Faedah atas modal tetap dibayar 5% setahun. Gaji tahunan perkongsi ialah safing RM10,000 dan tuah RM8,000. 3. Ambilan oleh perkongsi dikenakan faedah 10% setahun. Dan yang terakhir iaitu nombor 4, untung atau rugi dibahagikan antara safik dan tuah mengikut nisbah 2/3. Jadi soalan, sediakan akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2021. Okey Aiman, Okey, kita cikgu. nak mengajak murid-murid kita Ya. pada hari ini untuk membuat pengiraan. Pengiraan yang pertama, Okey. mengira faedah atas modal. Pengiraannya adalah rumus modal darab kadar faedah darab tempoh. Jadi jika kita lihat kepada soalan tadi, modal safik RM20,000 darab dengan kadar faedah atas modal 5% dan tempohnya adalah 12/12. Manakala tuah RM30,000 darab 5% darab 12/12. Jadi, cikgu nak mohon bantuan. Siapakah yang nak bantu cikgu untuk mengira dan memberikan jawapan? Okey, Silakan Cak. Okay, so untuk Syafiq, total dia adalah 1,000 dan tuah adalah 1,500. So jumlah keseluruhan faedah atas modal mereka adalah 2,500. Terima kasih Cak. Mari kita semak sama ada jawapan Cak betul atau salah. Tepat sekali. Faedah atas modal safing RM1000, faedah atas modal tuah 1,500 menjadikan jumlahnya adalah 2,500. Terima kasih Cak. Seterusnya kita akan pergi pula kepada pengiraan faedah atas ambilan. Rumusnya adalah jumlah ambilan darab kadar faedah darab tempoh. Safing RM5,000 darab 10% darab 12/12. Ambilan tuah RM6,000 darab 10% darab 12/12. Baik, siapa nak tolong cikgu? Okey. Okey, silakan Jared. Faedah atas ambilan Syafiq ialah RM500, manakala faedah atas ambilan tuah ialah RM600. Jumlah ialah RM1,100. Okey, terima kasih Jared. Mari kita semak sama ada jawapan yang diberikan betul atau salah. Okey, tepat sekali. Terima kasih Jared. Jumlah faedah atas ambilan adalah 1,100. Seterusnya, bagi pengiraan gaji, mengikut maklumat tambahan tadi, gaji perkongsi adalah setahun. Jadi di sini kita terus masukkan jumlah gaji untuk setiap perkongsi. Safik RM10,000 setahun, tuah RM8,000
setahun. Jadi di sini, dekat sini cikgu tak jumlahkan lagi. So, siapa nak tolong cikgu? Okey, silakan. Kirakan jumlah gaji. Okey, silakan Ca. So, jumlah kedua-dua berkongsi tersebut adalah 18,000. Ya, tepat sekali. 18,000. Okey, baik. Terima kasih, Ca. Okey, seterusnya, daripada jawapan yang diberikan tadi, kita akan sediakan akaun pengasingan untung rugi bermula dengan untung bersih. So, untung bersih RM98,200 kita akan pindahkan ke akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2021, di mana kedudukan untung bersih untuk bentuk T kita akan letakkan di sebelah kredit. Seterusnya, kita akan pindahkan jumlah faedah atas modal iaitu RM2,500 ke akaun pengasingan untung rugi di sebelah debit. Seterusnya, jumlah faedah atas ambilan iaitu 1,100 kita akan pindahkan ke akaun pengasingan untung rugi di sebelah kredit. Dan yang terakhir adalah untuk pengiraan gaji, jumlah tadi RM18,000 kita akan pindahkan ke akaun pengasingan untung rugi di sebelah debit. Ya, gaji 18,000. Jadi kita telah pun memindahkan semua butir-butir yang diperlukan dalam akaun pengasingan untung rugi. Jadi apa yang kita nak buat pula selepas ini? Baik cikgu, ini cara dia kita nak mengasingkan untung dan rugi cikgu jadi mungkin saya ada satu soalan cikgu. Ya. Kalau rugi cikgu, macam mana perkongsi-perkongsi ni perlu lakukan? Okey, untuk menentukan sama ada perkongsian menentukan untung atau rugi. Jadi perkongsian kita lihat semua perkongsi telah menyediakan akaun pengasingan untung rugi. Jadi kita akan bandingkan nanti, kita akan bandingkan jumlah kredit dan debit. So, jawapan dia kita akan saksikan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana murid-murid mesti nak tahu juga. Jadi cikgu, boleh saya tanya soalan lagi cikgu? Boleh, silakan. Baik, kenapa kita perlu sediakan akaun pengasingan untung rugi ni cikgu? Lebih-lebih kurang cukuplah. Okey, perlu Aiman. cikgu. Di awal tadi Aiman ada cakap kita nak macam mana kita nak mencari untung atau rugi perkongsian. Jadi dalam perkongsian kita perlu menyediakan akaun pengasingan untung rugi ni untuk menentukan sama ada perkongsian akan mendapat untung atau rugi. Okey cikgu, satu lagi boleh cikgu? Boleh. Mungkin dalam kita punya ada sebuah syarikat ni lah. Kita ada Jared, kita ada Cha, kita ada Trevian dan kita ada Chai Ho Yuan. Ni diorang ada buka satu syarikat cikgu. Tapi contohlah cikgu, kita tengok Jared dia tak mengeluarkan modal. Yale ni dia keluarkan modal, tapi Jared yang mengusahakan perniagaan hardware tu cikgu. Macam mana cikgu? Boleh ke dia tapi dia tak berkongsi duit, tapi dia berkongsi dia punya tenaga tu lah cikgu. Okey ke macam tu? Baik. Memandangkan Jared juga adalah salah seorang pekongsi dalam perkongsian yang dimiliki oleh mereka. Jadi Jared juga layak untuk menerima gaji sekiranya dalam ikatan perkongsian Jared, maksudnya dalam perkongsian mereka telah menetapkan kepada mereka yang tidak menyumbangkan modal juga berhak layak mendapat gaji. Oh, macam tu dia layak dapat gaji dan dia juga layak mendapat perkongsian tu cikgu Okey, baik cikgu, kita nak berehat seketika dan murid-murid jangan ke mana-mana. Banyak lagi perkongsian yang akan cikgu berikan kepada kita. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran prinsip perakaunan tingkatan 5. Mungkin lepas pada tingkatan 5 mereka ni akan jadi seorang usahawan. Betul cikgu? Tapi walau macam mana pun kita ni kekurangan modal, sebab tu kita kena adakan perkongsian. Dan akhirnya bila dah ada perkongsian kita kena kongsi juga untung dan rugi. Tapi cikgu tak pandai sangatlah babak kira ni cikgu. Untuk segmen kali ni apakah yang akan cikgu kongsikan? Baiklah Aiman, segmen seterusnya kita akan teruskan kepada pengiraan kongsi untung atau kongsi rugi. Jadi, cikgu akan terangkan dulu apakah kongsi untung atau kongsi rugi. Ditentukan setelah mengambil kira faedah atas ambilan, faedah atas modal dan gaji atau allowance atau bonus perkongsi. Kongsi untung atau rugi perlu diagihkan kepada pekongsi pada setiap hujung tahun. Jadi,
Apakah tata cara merekod kongsi untung atau kongsi rugi? Sekiranya perniagaan mendapat kongsi untung, kita akan debitkan akaun pengasingan untung rugi dan kita akan kreditkan akaun semasa. Manakala sekiranya perkongsian mendapat rugi, kita akan debitkan akaun semasa dan kita akan kreditkan akaun pengasingan untung rugi. Baik, apakah kaedah pembahagian untung atau rugi? Untuk pengetahuan anak murid, cikgu, untung atau rugi dibahagikan kepada pekongsi, semua pekongsi berdasarkan 3 kaedah berikut. Yang pertama, pembahagian sama rata. Yang kedua, nisbah baki modal awal. Dan yang ketiga, nisbah tetap. Jadi untuk soalan kita pada hari ini, pengiraan kongsi untung adalah berdasarkan maklumat di bawah. Untung atau rugi dibahagikan antara Safiq dan Tuah mengikut nisbah 2/3. Jadi cikgu nak tanya anak murid cikgu, nisbah 2/3 ni merujuk kepada kaedah yang mana satu? Siapa boleh bantu cikgu? Okey. Silakan. Siapa nak jawab? Nisbah 2/3. Kita ada 3 kaedah tadi. Chai Chok Yuan? Ini ada kaedah nisbah tetap. Okey, tepat sekali Chai Chok Yuan. Kerana nisbah 2/3 tu telah ditetapkan kepada setiap pekongsi Safiq dan Tuah. Terima kasih Chai Chok Yuan. Okey, seterusnya kita nak mengira bagaimana kita nak mengira kongsi untung atau kongsi rugi tu. Kita akan ambil untung atau rugi darab nisbah tetap. Jadi kita akan lihat bagaimana kita nak mengira mendapatkan untung atau rugi perkongsian satu. Okey, jadi cikgu dah tunjukkan akaun pengasingan untung rugi bentuk T. Semua murid-murid cuba lihat, cuba bandingkan jumlah di sebelah debit dan sebelah kredit. Boleh bagi tahu cikgu tak sebelah mana yang lebih banyak? Siapa nak jawab? Ya, Trivin. Jumlah di ruangan kredit paling banyak. Jumlah sebelah Kredit kredit. Berapa jumlahnya Trivin? 99,300. 99,300. Okey, manakala sebelah debit? Sebelah debit adalah 20,500. Okey, bagi menentukan jumlah imbangan, kita akan lihat jumlah yang bahagian mana yang lebih banyak. So di sini sebelah kredit menunjukkan jumlahnya 99,300. Maka dia menjadi jumlah imbangan. 99,300. Okey, sekarang bagi mendapatkan untung. Okey, di sini kita lihat ya, sebelah kredit lebih banyak daripada sebelah debit. Ini bermaksud perkongsian mendapat untung. Okey, mari kita lihat berapakah jumlah untung. Okey, siapa nak bantu cikgu untuk mengira berapakah jumlah perbezaan antara sebelah kredit dan debit tadi? Siapa nak bantu cikgu? Yes, Trivin. Jumlah beza dia ialah 78,800. 78,800. Baiklah. Untuk pengetahuan anak murid cikgu semua, jumlah untung tadi 78,800 tu kita perlu bahagikan kepada setiap pekongsi iaitu Safiq dan Tuah mengikut nisbah tetap tadi. 2/3. Jadi kita lihat. Okey. Kita lihat kat sini Cuba bantu cikgu kira untuk Safiq 78,800 kali 2/5. Untuk Tuah 78,800 kali 3/5. Okey. Siapa yang ada jawapan? Okey, siapa dah siap jawapan? Okey, Chai Chok Yuan. Untuk kongsi untung untuk Syafiq ialah RM31,520. Untuk kongsi untung Tuah ialah RM47,280. Okey, terima kasih Chai Chok Yuan. Mari kita semak jawapan Chai Chok Yuan. Okey, tepat sekali. Okey, kongsi untung Safiq RM31,520, manakala Tuah RM47,280. Jadi macam mana kita nak merekodkan kongsi untung ni dalam akaun pengasingan untung rugi? Okey, kita akan letakkan di sebelah debit. Okey, kita akan tulis akaun semasa Safiq RM31,520, akaun semasa Tuah RM47,280. Okey, nampak ya tadi ini berbalik kepada format tadi cikgu cakap sekiranya perkongsian mendapat kongsi untung, maka kita akan letakkan di sebelah
debit akaun pengasingan untuk rugi. Dan sekiranya berlaku kerugian, kita akan letakkan akaun semasa tadi di sebelah kredit. Seterusnya cikgu akan tunjukkan, ini adalah jawapan bentuk T, cikgu akan tunjukkan jawapan akaun pengasingan untuk rugi format penyata. Okey. So ini adalah penyediaan akaun pengasingan untuk rugi dalam format penyata. Dimulakan dengan untung bersih tambah faedah atas ambilan dapat 99,300, tolak faedah atas modal 2,500, gaji 18,000, kemudian jumlah dia 20,500. Okey, kita akan ambil untung bersih tambah faedah atas ambilan 99,300, tolak dengan jumlah faedah atas modal dan gaji 20,500, dan di sini kita lihat perkongsian mendapat untung sebanyak 78,800. Dan keuntungan ini kita akan bahagikan kepada setiap perkongsi. Kita akan pindahkan ke akaun semasa Safiq 31,520 dan Tuah 47,280. So maksudnya kita dah selesai pun membahagikan keuntungan perkongsian satu tadi kepada setiap perkongsi. Jadi maknanya kalau kita lihat dekat sini cikgu, Tuah dapat lebih lah. Ya. Kenapa Tuah boleh dapat lebih cikgu? Sebab dalam perjanjian mereka telah menetapkan menggunakan nisbah tetap tadi 2/3. Selain pada nisbah tetap cikgu, ada tak kaedah lain yang boleh kita gunakan dalam pembahagian keuntungan ni cikgu? Okey, ada Aiman. Sekiranya perkongsian satu ni menukarkan kepada kaedah pembahagian untung itu secara sama rata. Maksudnya kedua-dua mereka akan membahagikan 78,800 secara sama rata. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, dia menggunakan berdasarkan nisbah baki modal awal. Maksudnya berdasarkan modal awal Safiq dan Tuah. Oh, begitu cikgu ya? Ya. Okey, baik cikgu. Biasanya kalau dalam pengiraan pembahagian untung rugi ni cikgu, di manakah kebiasaannya murid-murid kita akan melakukan kesilapan cikgu? Okey, baik. Antara kesilapan yang dilakukan oleh murid-murid adalah dari segi memindahkan faedah atas ambilan dan faedah atas modal tadi. Mereka akan meletakkan untung bersih tambah faedah atas modal, manakala mereka akan tolak faedah atas ambilan. Terbalikkan. Tak ingat. Mereka lupa pada format. Lupa kepada format. Baik cikgu, tadi kita tengok ada peratus faedah, ada 5%, ada yang 10% tu cikgu. Macam mana kita nak tentukan berapa persen faedah yang kita nak tetapkan tu cikgu? Okey, dalam perkongsian satu ni mereka memilih ikatan perkongsian, di mana dalam ikatan perkongsian boleh menetapkan sendiri kadar faedah yang mereka mahukan. Contohnya faedah atas ambilan tadi mereka tetapkan 10%. Kenapa mereka menetapkan 10%? Mereka nak mengelakkan perkongsi untuk membuat ambilan dengan banyak. Manakala faedah atas modal pula, dia merupakan ganjaran kepada perkongsi. Jadi jika mereka meletakkan kadar faedah yang tinggi adalah lebih kepada benefit, faedah kepada perkongsi. Lebih banyak mungkin setiap pengungsi akan menambahkan lagi modal mereka kerana faedah atas modal mereka yang diberikan tinggi. Maknanya lagi banyak modal yang dikeluarkan, lagi banyak peratus ataupun faedah atas modal akan diperoleh. Okey, baik cikgu. Itu di antara perkara-perkara yang perlu kita ambil tahu, dan mungkin ada sedikit cikgu nak buat rumusan tentang subtopik kita untuk segmen pada kali ini. Apakah rumusan yang cikgu boleh ambil dalam perkiraan kita tadi cikgu? Okey. Untuk rumusannya, jadi untuk menyediakan akaun pengasingan untung rugi, murid-murid perlu tahu yang pertama adalah format penyediaan akaun pengasingan untung rugi tersebut. Sama ada murid menggunakan bentuk T atau bentuk penyata. Okay. Itu penting, format sangat penting, dan murid-murid perlu ingat faedah atas ambilan, faedah atas modal dan gaji itu di manakah kedudukannya. Sama ada di sebelah debit atau sebelah kredit. So maksudnya untuk subtopik ini murid mesti menguasai format. Barulah kita jumpa berapa keuntungan yang sepatutnya kita dapat. Baik murid-murid, jangan ke mana-mana. Selepas ini banyak lagi perkongsian menarik yang akan diberikan oleh guru kesayangan kita. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman di Didik TV KPM. Yang paling penting dalam perniagaan ini adalah telus, jujur dan amanah. Baik cikgu, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Baik, Aiman, setelah kita menyediakan akaun pengasingan untung rugi tadi, suka cikgu nak teruskan dengan tajuk seterusnya,
iaitu ekuiti pemilik dalam perkongsian. Baik. Apakah ekuiti pemilik dalam perkongsian? Iaitu kita terdiri daripada dua akaun. Iaitu kita ada akaun modal dan akaun semasa. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan ini adalah format akaun modal perkongsi. Di mana kita lihat di sebelah kredit, Januari 1, bank merujuk kepada modal permulaan. Manakala butir aset merujuk kepada modal tambahan jika ada. Jadi, pada setiap akhir bulan, akaun modal ini perlu ditutup dan kita akan pindahkan. Ini kita akan imbangkan kedua-dua belah debit dan kredit dan kita akan dapat baki HB dan baki HB ni kita akan pindahkan ke baki BB. Jadi ini adalah baki akaun modal perkongsi. Akaun modal adalah berbaki kredit kerana akaun modal adalah ekuiti pemilik. Seterusnya kita akan lihat pula kepada format akaun semasa. Okey, kita akan lihat dulu format akaun semasa di sebelah debit. Di sebelah debit kita ada butir ambilan diikuti dengan faedah atas ambilan. Seterusnya kita pergi kepada sebelah kredit, kita ada baki BB, kemudian kita ada faedah atas modal, kita ada gaji belum bayar, bonus belum bayar, faedah atas pinjaman belum bayar. Dan seperti yang kita sedia maklum, tadi dalam akaun pengasingan untung rugi tadi kita mendapat untung. Ya. Jadi sebab itulah butir akaun pengasingan untung rugi ni kita letakkan di sebelah kredit akaun semasa seperti yang cikgu terangkan tadi. Jadi untuk akaun semasa ni, setelah kita selesai memindahkan maklumat yang diperlukan di sebelah debit dan sebelah kredit, kita akan imbangkan dan kita akan bandingkan jumlah debit dan jumlah kredit dan di akhirnya kita akan mendapatkan jumlah baki akaun semasa, iaitu jumlah bakinya kat sini. So kat sini kita akan pindahkan. Okey, ini menunjukkan baki akaun semasa pada bulan seterusnya. Baik, seterusnya apakah kaedah penyediaan akaun modal perkongsi? Okey, kita ada dua kaedah. Yang pertama, kaedah modal berubah dan yang kedua, kaedah modal tetap. Mesti murid-murid nak tahu apakah beza modal berubah dan modal tetap. Baik, ini adalah kaedah modal berubah. Okey, jika murid-murid perhatikan, okey, kita ada butir bank, aset. Tadi kita ada butir bank dan aset ni dalam akaun modal. Betul? Kemudian kita ada butir-butir yang cikgu warnakan ini datangnya daripada akaun semasa. Jadi untuk kaedah modal berubah, kita gabungkan kedua-dua, akaun modal dan akaun semasa tadi dalam satu akaun. Dan kita namakan dia akaun modal perkongsi. Dan proses untuk menjumlahkan akaun modal perkongsi ni seperti yang cikgu terangkan tadi. Okey, seterusnya kita lihat kepada kaedah modal tetap. Okey, terdapat perbezaan dalam penyediaan kaedah modal tetap di mana kita sediakan dua akaun, iaitu satu akaun modal perkongsi, satu lagi adalah akaun semasa. So, akaun modal perkongsi seperti biasa, butir-butir yang ada tadi adalah bank, aset. Kemudian dalam akaun semasa kita ada di sebelah debit, ambilan, faedah atas ambilan. Kemudian sebelah kredit akaun semasa kita ada faedah atas modal, gaji, bonus belum bayar, faedah atas pinjaman belum bayar dan keuntungan kita tadi. Kita letakkan di sini. So ini adalah kaedah modal tetap. Cikgu, ini cara untuk kita nak melihat bagaimana kaedah penyediaan akaun modal perkongsi. Baik cikgu. Kalaulah cikgu salah seorang daripada kita punya perkongsi ni, di hadapan ni ada 4 orang, kita panggil apa cikgu? Rakan kongsi cikgu Ya, boleh. Macam kalau dia kalau kita sebut kereta cikgu, transport ni dia sebut sebagai modal tetap ke modal yang berubah cikgu? Okey, transport tu maksudnya pengangkutan ataupun lori ke ataupun itu lori. Kenderaan. Maksudkan lori. Itu adalah kenderaan. Kenderaan tu adalah aset bukan semasa. Aset bukan semasa. Aset bukan semasa itu adalah merupakan
modal ke dalam perniagaan lah. Okey, baik cikgu. Mungkin kita nak tanya juga kepada murid-murid kita berkaitan dengan bagaimana kaedah penyediaan akaun modal perkongsian ni, kaedah modal perubahan, berubah ataupun modal tetap. Cikgu, boleh kita soal sikit tak dengan murid-murid kita ni? Mungkin kita nak tengok sama ada mereka ni dapat ke tidak apa yang cikgu ajarkan sebentar tadi, cikgu. Okey, baiklah. Okey, siapa nak jawab soalan cikgu ni? Apakah perbezaan antara kaedah modal tetap dan modal berubah? Siapa boleh jawab? Okey. Siapa boleh jawab? Jared? Apakah perbezaan dia antara kaedah modal tetap dan modal berubah? Okey, apa perbezaannya? Ada tak murid kita boleh cuba? Okey, saya cok tuan. Saya cok kan? Tak apa. Kalau salah pun nanti cikgu boleh betulkan. Okey, silakan. Perbezaan. Okey. Okey, saya cok kan? Perbezaannya ialah kaedah modal berubah, nombor dia boleh berubah semasa menghitung jumlahnya, tapi kaedah modal tetap dia separatekan dia kepada dua akaun, iaitu akaun modal dan akaun semasa. So ia berbeza dengan. Baiklah, Cok kan. Sebenarnya Cok kan tu ada nak jawab. Sebenarnya kaedah modal berubah, kita sediakan satu akaun saja. Okey, kita menggabungkan maklumat yang ada dalam akaun modal dan akaun semasa, kita letakkan di satu akaun. Nama dia akaun modal berkongsi. Okey, manakala kaedah modal berubah, kita ada dua akaun. Kita pisahkan akaun modal dan akaun semasa. Boleh tak Cok kan? Okey tak? Okey. Baik, cikgu boleh kita teruskan lagi, cikgu? Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada persembahan akaun modal dan akaun semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Boleh kita teruskan lagi, cikgu? Okey, baik. Kejap. Okey. Okey, ini kita dah sudah. Okey, kita dah sudah. Seterusnya kita akan pergi kepada bagaimana kita nak persembahkan akaun modal dan akaun semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, ni di sini cikgu tunjukkan penyata kedudukan kewangan bentuk T. Okey, di sebelah kredit kita akan tunjukkan aktiviti pemilik perkongsian, di mana kita akan tulis akaun modal perkongsi A. Kita akan tulis mula dengan aktiviti pemilik, kemudian kita akan tulis akaun modal perkongsi A, perkongsi B, dan kita akan letakkan jumlah modal perkongsi A di kolom pertama, perkongsi A dan perkongsi B, dan di sini merupakan jumlah hasil jumlah ni kita akan pindahkan di sini. Manakala akaun semasa yang kita sediakan tadi, kita ada baki tadi, kita akan pindahkan baki tersebut dalam penyata kedudukan kewangan di bawah tajuk akaun semasa. Untuk perkongsi A, perkongsi B, berapa dia punya baki terkini. Kemudian kita akan jumlahkan, kita akan pindahkan jumlah ini di kolom kedua. Baik, cikgu, ini caranya untuk kita nak melihatkan kolom T tu cikgu sebut Baik, dan cikgu ada bentuk T. Okey, dan saya ada soalan cikgu. Bagaimana kalaulah cikgu ni di luar daripada topik sikitlah. Kalaulah salah seorang daripada mereka ni tarik diri cikgu. Macam mana kaedah dia, ataupun adakah dia kena buat kiraan baru untuk dikira berkaitan dengan untung dan rugi tu cikgu? Okey, sekiranya salah seorang daripada mereka ingin keluar daripada perkongsian. Keluar pada perkongsian. Okey. Jadi apa yang perlu mereka buat? Mereka perlu bubarkan perkongsian. Bubarkan perkongsian dan mungkin buat kiraan barulah cikgu ya. Ya, bila mereka membubarkan perkongsian, mereka akan membuat pengiraan yang baru. Maksudnya segala kongsi atau rugi atas pembubaran perkongsian tadi, mereka akan kongsi bersama-sama. Okey cikgu, ni kira ada 4 orang cikgu yang berkongsi ni, perkongsian. Kalau paling ramai cikgu satu kelas boleh tak kalau kita buat perkongsian? Okey, tadi kalau di awal penerangan cikgu tadi, kita ada menyebut tentang ciri-ciri. Ciri-ciri ciri-ciri perkongsian. Kita tanya murid kita cikgu. Dari segi bilangan ahli. Okey, siapa nak tolong cikgu? Bilangan ahli dalam perkongsian. Okey. Boleh jawab, Cak? Paling ramai berapa? Berapa orang? Paling ramai berapa?
1 hingga 50. 1 hingga 50 kurang tepat, Ca. Sikit lagi. Siapa boleh bantu, Trivin? Okey. 20. Sorry. Baik, Okey, Ca. Trivin. Trivin, sila bantu cikgu. 20 ya. 20. Okey, 20 adalah perkongsian apa tu? Tadi cikgu dah cakap tadi. Perkongsian biasa. Okey, macam mana pula perkongsian profesional? Berapa maksimum? Maksimum bilangan berapa? ahli dia. Aha. Siapa nak jawab? Ya, Trivin. 50. 50 orang. Baik, 50 orang. Maknanya itu paling ramai lah. Satu kelas boleh lah, cikgu. Ya, Okey, satu baik, cikgu. kelas boleh. Berkaitan dengan topik kita pada hari ini, mungkin ada rumusan daripada cikgu ataupun nasihat kepada murid kita ni dalam nak buat akaun perkongsian ni, cikgu? Okey, baiklah. Untuk rumusan kita pada pagi ini, okey, tajuk kita hari ini adalah berkaitan perkongsian. Jadi, dalam perkongsian apa yang perlu kita tahu? Pertama adalah tujuan. Kenapa tujuan perkongsian ini dibuat? Okey, adalah untuk mendapatkan modal yang lebih besar, mendapatkan pengalaman. Maksudnya ramai ahli, maksudnya banyak kepakaran yang kita dapat, pengalaman dan juga risiko dalam perniagaan ni. Bila kita tubuhkan perkongsian, maksudnya banyak risiko yang kita akan hadapi. Jadi bila kita ada berkongsi 4 orang, so 4 orang lah boleh tanggung. Jadi dan dalam perkongsian juga kita boleh sediakan akaun pengasingan untung rugi. Kenapa kita sediakan akaun pengasingan untung rugi? Adalah untuk bertujuan, tak lain tak bukan untuk menghitung berapakah keuntungan atau kerugian untuk setiap perkongsi yang perkongsi akan dapat, sama ada perkongsi kena bayar balik kepada perkongsian atau perkongsian kena bayar balik kepada perkongsi. Yang penting kena ikut syarat-syarat yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Perkongsian ini perlu menepati syarat-syaratnya. Baik, cikgu, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Syarul dan juga murid-murid kita yang sporting pada hari ini menjawab soalan-soalan cikgu berikan, dan juga terima kasih kepada murid-murid yang berada di rumah sana atas tumpuan yang anda berikan. Dan rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.